masa mula-mula kenal muzik ni. Abang gila dengan siapa tau? Dengan SYJ. Zam gitaris dia kan. Lagu orang timur kan, tengok dia gesek. Oh, masa tu itulah memang gila lah tu. Tengok si Zam tu main gitar lagu orang timur kan. Itu memang minat tak fikir main bass lah masa tu. Assalamualaikum semuanya, Jam Besar TV, Sukamila. Berjumpa lagi kita di siri Lu Tanya Gua Jawab. Gua jawab apa yang lu tanya. Okay, Sukamila. Apa khabar korang semua? Sihat sejahtera Okay, ni saya nak beritahu korang ni. Saya ni bilik konten yang Lu Tanya Gua Jawab. Rupanya banyak soalan kat sini. Banyak gila soalan kat sini kau. Tu rasanya saya boleh buat lah rancangan ni seminggu sekali rasanya untuk buat masa ni kan. Jadi untuk tidak melengahkan masa dan untuk tidak membuangkan masa lagi, marilah kita terus pergi ke soalan yang pertama daripada Effendi Arisha 4 bulan yang lepas. Ini daripada siri Lu Tanya Gua Jawab, siri yang pertama. Soalan dia berbunyi begini. Bro Ajak, sorry nak tanya, antara semua band-band seangkatan Melissa, band mana yang bro rasa paling power dari segi muzik dan racing? Daripada segi muzik dan racing, yang paling power band, kalau dua-dua sekali tak adalah. Ada band yang paling power daripada segi muzik tapi racing tak power. Ada band yang power daripada segi racing tapi muzik tak power. Band yang paling power daripada segi racing, apa korang teka? Yang sekatan dengan Melissa. Teka lah apa? Kumpulan Black Rose. Racing dia memang gempak gila je kau. Gempak gila racing dia. Mario, Jeff, dengan Syarin, dengan Man. Memang racing dia memang gempak gila lah. Dengan Ajin muka pun dah macam orang Jepun. Memang Black Rose lah racing paling gempak. Kemunculan Black Rose ni dia release album masa selepas Melissa release lebih kurang dalam 4-5 bulan lah. Sebelum Black Rose release, Melissa ni Kev, gitaris orang memang glamour gila lah masa tu. Tapi bila Black Rose dah muncul, tenggelam terus Kev. Sian Kev. Sebab muka dia orang semua macam Mat Salleh. Kalau daripada segi muzik yang power masa tu, kalau yang seangkatan dengan Melissa lah. Kalau seangkatan dengan Melissa, kumpulan Ekspedisi. Kalau yang sebelum tu, kumpulan May lah power. Seangkatan dengan Melissa, Ekspedisi lah. Ekspedisi kira seangkatan dengan Melissa lah. Dia awal tahun 1990. Saya rilis lebih kurang dalam pertengahan tahun 1990. Black Rose hujung-hujung 1990. Lebih kurang macam tu lah. Saya pengen ingat lupa. Tapi kita rilis di tahun yang sama. Ekspedisi memang muzik dia dekat. Tapi masa lepas rilis album tu, masa tu Lee Space yang main kurang lah sikit. Sebab Lee Space ni dia daripada band thrash metal. Bila main Ekspedisi tak ceng jadi tak boleh lah. Dia Lee Space ni dia jenis speed, kutak kan. Masa Ekspedisi panggil Amy daripada Andy Black. Masa power lah muzik Ekspedisi memang power lah. Kalau first album sebab dia punya influence dia Metallica kan. Dari segi muzik yang power, yang saing dengan Melissa, Ekspedisi. Daripada segi pakaian yang power, Black Rose. Jadi itulah jawapannya. Yang lain tu macam Melissa, Dama Sutra, Putra, itu biasa-biasa je lah. Okay tak okay, Tera tak Tera. Okay, gua okay. Lebih kurang macam tu lah kan. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Untuk soalan, setiap siri saya boleh buat dalam sebuah soalan tau. Mesti best. Banyak soalan saya jumpa dekat siri Lu Tanya Gua Jawab. Dekat Perjalanan Rocker soalan tak banyak. Okey, kita siri yang kedua. Soalan dia berbunyi begini. Daripada Muhammad Irul 4 bulan yang lepas lah. Soalan saya bang, adakah -1 membunuh pemuzik yang ada dalam band itu? -1 ni satu muzik yang dah lengkap, yang dah siap. Bermakna -1 ni memang telah menjahanamkan pemuzik band yang satu band. Kebanyakan bila ada -1, bila wujudnya -1 ni, kebanyakan penyanyi-penyanyi telah bergerak secara solo. Penganjur-penganjur pun dah mula nak cari keuntungannya lebih. Dan
nak bajet kos kan, gunalah -1 dan panggillah penyanyi solo. Tapi kita tak boleh salahkan juga pihak penganjur. Kadang satu-satu event tu memang dia punya bajet untuk hiburan lain, untuk promotion kedai lain, dia lain-lain. Jadi dia orang terpaksa bajet lah. Macam carnival ni, biasa dulu carnival macam mana tau, okay, macam pesta Pulau Pinang, bahagian carnival, bahagian expo, bahagian permainan dia lain-lain, bahagian hiburan lain-lain. Jadi ada bajet. Jadi bila dia orang nak kos bajet, bila adanya -1, habis ada panggil artis solo lah. Habislah semua datang solo dengan muzik, orang kau sendiri sorang-sorang lah penyanyi. Tapi macam dulu, zaman-zaman Melissa, zaman 90 tu, so, -1 ni kurang. -1 tak ada lagi. Tak ada lagi -1. Tak wujud pun. Orang belum cipta lagi. Kalau dulu band-band solo pun mesti ada band pengiring. Zaman tu macam CD, Awan, semua pakai pemuzik. Wan pun dulu pergi show pun pakai pemuzik juga. Mana ada pakai -1 kan. Wan Ewa kan. Itu memang sayang Melissa tu. Soalan saya, adakah -1 membunuh pemuzik yang ada dalam band itu? Memang membunuh lah. Sekarang tengoklah apa dah jadi sekarang. Dah ada -1, dah ada apa, semua tengok mana. Semua artis semua dah jalan solo kan. Itulah kisahnya. Memang betul, benda memang betul. Sekarang ni pemuzik sepaksa cari jalan sendirilah. Cari job lain lah. Tak boleh tumpu pada band. Sebab tumpu pada band pun penganjur bukan nak panggil band, dia panggil penyanyi. Itulah dia kisahnya. Untuk soalan yang kedua daripada Muhammad Irul. Okey, soalan yang ketiga, Mizan Musa. Masa beruajak belajar main gitar dengan Abu, ini masa belajar dengan Abu ni, masa bau-bau beli gitar tong kat kedai Cina mata sepet tu. Memanglah saya beli satu, Abu beli satu. Gitar tu RM32 tak silap. Gitar kapuk. Abu tak berbakat, tapi lebih kepada menyanyi. Memanglah masa saya beli gitar, Abu beli gitar, kita main gitar, Abu ni dia pegang kod, kod macam mana? Tunjuk. Besok dia lupa. Besok dia tanya lagi, macam mana kod semalam? Alamak. Dia tak boleh tangkap, dia banyak lupa. Last bila menyanyi dengan lagu, dia cepat tangkap. Dia cepat tangkap. Dengar lirik 2-3 kali dah hafal, melodi dia hafal. Itu jadi penyanyi lah. Itu kisah dia. Ya, okay, soalan dia, masa beruajak belajar main gitar dengan Abu tak berbakat tapi lebih kepada menyanyi. Beruajak pula kenapa minat main bass bukan lead gitar. Macam mana boleh tercebur jadi pemain bass gitar? Kisah dia macam ni. Memang abang masa mula-mula kenal muzik ni, abang gila dengan siapa tau? Dengan SYJ. Zam gitaris dia kan, gitaris orang timur. Lagu orang timur kan, tengok dia gesek. Masa tu itulah memang gila lah tu. Tengok si Zam tu main gitar lagu orang timur kan. Itu memang minat, tak fikir main bass lah masa tu. Bila dapat gitar tong tu, dah dapat gitar, kat kampung saya ni memang ulu gila, pendalaman gila. Tak ada brother orkestra yang boleh main gitar. Gitar dah dapat ni. Alamak, macam mana ni? Alah beli buku kod gitar. Belajarlah kod A minor, B minor, solo scaling agak memang tak reti lah, tak ada siapa kan. Jadi kita dengar lagu pun dengan kayak gitu. Kita main lagu-lagu yang simple-simple lah, macam Ramli Sarip, coding macam mana. Jadi memang harapan nak main gitar tu memang udah lah harapan dia. Tapi masih semangat nak main gitar ni kisah dia. Tapi pada suatu hari Brother Irham ni, abang kepada Hamim ni member abang dengan Abu semua. Brother Irham ni dia kerja kat Singapura lebih kurang 5 tahun, dia balik dia bawa gitar. Gitar yang fire apa semua. Itulah yang abang dah nampak siapa guru yang boleh mengajar. Abang impit lah dia. Impit main gitar apa semua. Hari pergi rumah dia, tengok dia main gitar semua. Lala dia tanya, kau apa dia tu? Nak main gitar, belajar je kan. Lala dia cakap apa? Kau tak main gitar, kau main bass. Aku main gitar, kau main bass. Lepas tu tanyalah gitar bass tu macam mana? Gitar bass tu 4 tali, nanti aku tunjuk aku ajar kau. Jadilah bassist terus. Sebab kita nak belajar dengan dia, dah tak ada siapa. Dia arahkan abang main bass, terus ikut cakap dia main bass. Terus jadi bassist sampai sekarang. Itulah kisah dia macam mana abang boleh jadi bassist. Memang minat gila nak main gitar. Tapi itulah, pergi ke bass pula perginya. Jadi sampai sekarang lah jadi bassist. Itu kisah dia, macam mana boleh tercebur jadi pemain gitar bass. Itulah kisahnya, kisah Brother Irham lah. Okey, Mizan Musa, puas hati Mizan Okey, soalan yang ke berapa tadi ni? Soalan yang ke 3, Mizan Musa. Okey, soalan yang keempat. Soalan keempat, Effendi Arisa, 4 bulan lalu. Assalamualaikum, beruajak. Best friend abang dari kampung, si Isa tu, minat muzik ke? Ikut beruajak buat band.
Si Isa tu dia minat menyanyi. Tapi menyanyi suara dia power, tapi dia suara tak ada teknik lah, main lepas je. Bila 4-5 lagu suara hilang. Main jerit. Memang minat gila menyanyi si Isa tu. Tapi dia nyanyi suka-suka je lah, macam tu lah, melalak-lalak macam tu. Tapi dia kepala rock lah. Tahu kepala rock gila punya rock kepala. Sempoi punya kepala lah, banyak tolong abang. Dia banyak tolong abang. Nanti kita cari dia kat abang dapat informasi si Isa ni dia dekat area Sungai Besar. Dia kerja dekat workshop tak tahulah, ke workshop kenderaan berat ke atau kereta ke tak tahu, tapi member cakap dia ada dekat workshop dekat Simpang 5 tak silap. Nanti kita cari dia. InsyaAllah hujung bulan ni saya pergi kampung, kita cari Isa. Apa cerita dia? Isa ni dia memang minat muzik, tapi dia suka-suka penyanyi je lah. Macam tu lah. Bakat main gitar memang dia tak ada. Memang aram, dia tak kerti. Itu kisah si Isa. Okey, Effendi Arisa Effendi Arisa. Okey, soalan seterusnya daripada Pak Din Kola. Pak Din Kola nama. Macamnya nama. Salam Radajak je tu. Sempoi oi kata. Nak tanya, masa main Rumah Kenduri tu berapa bayaran dia? Kenduri kahwin punya bayaran nak ditanya. Masa tu istilah rock kapak dah wujud ke belum? Dua soalan ni. Kat Kedah kami panggil rock kangkang. Memang rock kangkang lah dulu. Zaman rock kangkang. Rock kangkang ni dia yang munculnya istilah rock kangkang ni Rusty Blade lah. Yanzen. Yanzen kalau nyanyi dia seperti kangkang apa semua kan. Dengan gaya dia kangkang. Itu jadi rock kangkang. Rock kapak, istilah rock kapak tak ada lagi masa tu. Istilah rock kapak tak wujud. Rock kapak ni tak silap saya yang buat istilah rock kapak ni kalau tak silap Ismail Halil Hamzah. Masa dalam rancangan rock arena tak silap. Di THR ke RTM, saya pun tak pasti. RTM tak silap saya lah. Rock kapak tak tahulah sama ada Isma yang wujudkan benda ni ataupun, tapi saya dengar perkataan tu daripada dia. Rock kapak. Ismail Halil Hamzah. Itulah contohnya rock kapak. Saya pun tanya rock kapak tu apa, macam pelik bunyi. Punya rock kapak ni zaman rock abang dulu tahun 90-an. Dia panggil istilah rock kapak. Kalau abang tak main rock kapak pun, tapi orang dah ramai-ramai pagi ikut rock kapak pun jadilah ikut rock kapak. Rock kangkang ni memang masa tu memang dia orang sebut istilah rock kangkang. Dia. Lepas tu dia nak tanya masa main kenduri rumah orang kahwin tu berapa bayaran dia? Kadang-kadang tak dapat bayaran, mana ada. Kita main je, main suka-suka je, janji. Yalah, kita pun baru belajar main muzik kan. Muzik dah jamming, tapi show tak ada. Menimpik lah. Ada member band lain kan, buat function, bagi tahu malam ni aku join korang, aku selit 4-5 lagu. Memang dah tentu tak ada bayaran lah juga. Kan, tapi kita orang bagi kita orang masa tu bayaran tak penting lah. Yang penting kita orang dapat menghiburkan orang ramai. Dapat main depan orang ramai kan. Jamming. Kita nak test power depan orang ramai ni macam mana. Kementar tak kementar, gabra tak gabra, gugup tak gugup. Itu yang penting tu. Kita nak biasakan main depan orang ramai. Jadi masa kita orang tak fikir bayaran. Tapi bayaran biasanya purata lah. Lebih kurang dah RM50 ke bawah lah. RM30, RM40, RM50. Macam tu lah lebih kurang. Kalau cakap 100, 200 tu jarang sekali lah. Mungkin ada lah tapi tak ingat lah. Itulah bayaran standard masa kena kahwin. Zaman rock kangkang. Rock kapak, rock kangkang Okey, itulah dia soalan dan jawapannya. Soalan seterusnya daripada Ari Ahari Ari. Nama Ari Ahari Ari. Assalamualaikum Abang Ajak. Waalaikumsalam. Nak tumpang bertanya kata. Abang Ajak ada kongsi idea untuk skrip dalam rock dan rock bro tak? Terutamanya untuk watak Jijo. Besar dia tanya macam ni. Mungkin bila korang tengok saya punya kisah perjalanan ada persamaan macam Jijo kan. Itu juga. Sebenarnya benda tu Abang Mamat ni dia secara kebetulan dia nak kisahkan tentang seorang basis. Memang filem rock tu kita nampak macam lebih pada Jijo kan. Dia sebenarnya secara kebetulan. Tapi bila abang dah jumpa dengan Abang Mat Khalid, masa abang jumpa Mat Khalid ni, abang pun ada pelagak dia juga lah kan. Masa abang tengah main dengan Real X, tengok siapa Mat Khalid ni, dia tahu sangat ke pasal rock. Kisah dia lah masa tu. Dia tahu sangat, dia terror sangat ke pasal dunia rock ni. Jadi kat sini saya jumpa dia lah. Siapa nama Abang Mat Khalid yang nak buat filem rock? Yang abang tahu pasal rock ke? Dia tanya dengan dia. Tak tahu juga, tapi
tahulah sikit-sikit. Jadi kat situ bila dah abang dah syuting dengan dia, berkenalan dengan dia, berkongsi idea apa sebenarnya, rupanya dia yang very open minded. Jadi kat situlah abang ada berkongsi pengalaman. Kalau mana yang tak betul abang bagi tahu, bang dulu zaman rock dia macam ni bang. Oh ya ke? Dia boleh terima. Jadi kat situ best. Macam banyak-banyaklah abang bagi idea. Sepanjang daripada filem rock 1, rock 2, rock 3, abang memang banyak berkongsi idea dengan arwah abang Muhammad Khalid. Yang kisah macam buka itik apa semua tu, itu pun semua idea daripada abang dengan dia. Yang bukan idea dia, yang buat cadangan tu abang. Nanti abang ceritakanlah di siri kisah Perjalanan Rockers, kisah tu macam mana boleh terjadinya, buka itik asalnya nak buka apa semua. Itu ada cerita dia. Nanti kita ceritakan di siri yang itu. Jadi itulah. Memang abang ada berkongsi idea. Banyak sangat kongsi idea. Macam-macam. Malaikat Maut tu pun memang idea abang. Sebab masa abang Muhammad Khalid dia panggil kita orang, dia panggil abang Syafidos dengan Sophie Jikan, lepas tu dengan Jeff. Lepas tu abang dengan Jeff dengan Syafidos, arwah Syafidos kan dalam Real Act. Sebenarnya kita nak tarik Mail sekali, tapi Mail dia tak berminat berlakon, dia tak nak berlakon. Mail cakap tak apa, korang 3 pergi je lah. Itu yang kebetulan Abang Muhammad dah nampak. Sebenarnya Abang Muhammad pun panggil Mail masa tu, tapi Mail dia memang dia menolak. Dia panggil Sophie Jikan join kita orang. Masa panggil kita orang tu, Abang Muhammad tak tahu nak buat band apa kita orang ni. Dia tanyalah nak buat band macam band ganas lah. Cetus je lah Malaikat Maut, macam band black metal apa semua. Abang bagi tahu dia lah, zaman dulu bang, zaman rock kita orang yang black macam kumpulan Black Fire daripada Perlis. Tak banyak aku dulu kumpulan black, tak banyak kan. Macam Sexo tu kira black lah. FTG pun tak release kan. FTG pun dia kira trash juga tapi dia tak black. Jadi kat situ abang kongsi idea dengan dia. Kongsi idea macam ni yang semua api apa semua. Itu memang abang punya idea lah. Abang tarik gitar, jilat gitar macam apa semua. Itu memang abang punya idea lah. Jadi kat situ teruslah terus mau bawa sampai rock 1, rock 2, rock 3. Memang abang banyak berkongsi idea dengan arwah Mak Khalid. Itulah dia kisahnya daripada hari-hari. Khawatir okay, soalan dia abang nak jawab. Okay, untuk soalan yang seterusnya daripada Jihumaizi, apa nama pelik tu nama orang ni, Jihumaizi. Soalan dia pun 4 bulan yang lepas. Salam Radaja. Waalaikumsalam. Kalau abang tak serius main muzik, adakah abang ajak kerja nelayan atau mungkin buat kerja-kerja kampung? Alamak, rap tu soalan ni. Macam mana nak jawab Kalau abang tak serius main muzik lah, kalau abang tak berjaya sebagai seorang pemuzik lah, mungkin abang cakap macam mana mungkin abang jadi businessman lah. Sebab abang ni memang tak suka kerja dengan orang. Macam sekarang abang menjadi businessman juga kan. Jadi businessman ni kalau macam misal kata orang kata jadi apa, nelayan tu tak mungkin lah. Sebab nelayan ni, abang kerja nelayan kat laut dalam, banyak cabaran dia. Pergi bukan sehari dua, seminggu sekali pergi kat jalan kapal nombor 3 tu, tengah tu. Sana sepadan Indonesia, sini sepadan Malaysia. Hari-hari jumpa kapal bapak-bapak besar. Seminggu bot penuh dengan ikan baru kita balik. Jadi nelayan tak mungkin lah. Tapi mungkin kalau kerja kampung pun mungkin juga. Sebab tanah abang luas, tapi sekarang ni orang lain dah jaga kan. Antara itu kemungkinan. Tapi yang nyata abang memang usahawan, jadi usahawan lah. Jadi menyelesaikan satu bisnes lah, perniagaan. Itu kisah dia kalau tak jadi pemuzik. Tapi itulah jadi pemuzik sekarang ni saya pun bisnes juga kan. Buat juga suka-suka konten, buat channel YouTube apa semua. Itulah jawapan dia. Ki Humaizi. Okey, Wati Ki Humaizi Okay, untuk soalan seterusnya daripada Kapak 85. Alamak, Kapak 85. Dekat Perjalanan Rockers dia tanya. Dekat lu tanya gua jawab pun dia tanya juga. Percaya lu lah Kapak. Salam bang. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal bab buat lagu sendiri. Pasal bab buat lagu sendiri ni. Kenapa Fairyland hanya buat satu lagu slow saja? Oh, ni masa dengan Zaini dengan Nazrin lah ni. Kenapa tak buat 2 lagu heavy? Adakah membuat lagu tu satu benda yang sangat mencabar? Atau ada orang yang jenis suka main muzik saja tapi tak kreatif mencipta lagu? Memang kebanyakan gitaris-gitaris hebat sekarang main memang terror. Buat lagu sendiri hancur kan? Bukan hancur lah, buat lagu sendiri pun terror. Tapi tak semestinya hebat, tak semestinya diterima lagu tu. Itu memang kita tak boleh nafikan.
Banyak gitaris-gitaris yang terror main lagu orang, sekali dengar dah boleh tangkap, dua kali dengar dah settle. Tapi bila buat lagu sendiri fail lah. Itu memang biasalah, bukan kat sini pun rata-rata satu dunia kita tengok Salih pun macam tu kan. Kenapa Fairyland hanya buat satu lagu slow saja? Satu lagu slow ni pun sebenarnya lagu ni pun kita buat masa sebab nak masuk pertandingan masa tu, juara rock Kuala Lumpur. Tapi lagu fast ni tak tahulah, masa abang dengan Zaini tu nampak Zaini ni macam tak berminat nak buat lagu. Nampak tak? Cipta lagu pun dah, Noah pun ada juga bagi lagu masa Noah vokalis tu. Mana ada bagi lagu kat Zaini. Aku ada satu lagu je cakap, itu nanti dululah. Mungkin sebab bergantung pada Zaini lah. Bukan saya nak salahkan Zaini tak, tapi yang ternyata Zaini memang dia macam tu. Dia lebih suka nyanyi lagu orang. Tapi bila audition, walaupun Fairyland ni hebat, tapi recording kami tak nampak apa konsep Fairyland. Betul juga, kita band kalau dahsyat main lagu orang, lalu konsep band kita pun kita tak tahu kan. Cuma kita dahsyat main lagu kita sendiri, baru dia nampak, oh ini band hard rock kan. Oh ini band metal, oh ini band speed metal, ini band hardcore, kita boleh nampak konsep dia orang. Oh ini band pop rock, kita tahulah kan. Tapi bila kita asyik main lagu orang je, itu mungkin sebabnya masa tu Fairyland ni dia tak dapat memikat hati pemilik syarikat rakaman. Itulah kisah dia. Mungkin sebab itulah. Sebab asal memang ialah Fairyland masa tu kalau naik bukan dia punya leader memang Zaini lah. Dia gitaris kan, creator music, pencipta music. Bila dia macam tak minat buat lagu, memang tak jadi apa lah kan. Itulah kisah dia. Sebab itulah hanya satu lagu saja yang dibuat. Okey, kapal 85 puas hati Okey, soalan seterusnya daripada saluran 88. Saluran 88, Kamal Azmi Muhtar nama dia. Kamal Azmi Muhtar. Yo. Boleh saya tahu semasa recording album 1 hingga 3, adakah Melissa menggunakan hemat pemuzik lain selain dari anggota Melissa? Jika ada, boleh tahu tak siapa pemuzik dan lagu ini dimainkan? Tak ada. Memang kita semua main lagu sendiri. Daripada album pertama kat Singapura, album pertama tu memang satu penyiksaan lah bagi kita orang. Kita tak tahu nak cakap lah, tapi confident terlebih. Berjaya juga album tu. Macam-macam. Nanti saya ceritakan lah macam mana. Tak lama lagi saya akan ceritakan macam mana kisah Melissa ni recording buat album pertama. Memang huru-hara, kelakar seram semua ada. Memang kita orang semua main sendiri. Album kedua pun main sendiri, album ketiga pun main sendiri. Album ketiga lah paling puas hati. Album ketiga, saya, Faris, Ancoy, kita orang main style Mak Saleh. Record one take, mana yang tak betul kita repair. Nanti kita orang cerita lah. Tak ada. Tapi kalau kau dengar pun muzik Melissa, mana ada muzik macam muzik kebanyakan. Muzik dia lain-lain, walaupun muzik dia tak berapa best lah orang kata kan. Tapi memang kita main sendiri. Lagu tu memang kita main sendiri. Tak ada sessionis, tak ada. Kalau abang session lagu orang ada. Tapi abang session lagu orang sebagai session dia, abang tak nak cakap lah band apa yang abang session. Abang bukan jenis macam tu. Orang dah bayar kita kan, satu lagu je aku bagi kau 200, kau siapkan 5 lagu untuk album ni. Lagi 5 lagu aku panggil Tian ke apa semua. Habis tu abang pula nak kecoh, album ni aku main tu session. Itu bukan abang story kan. Kita dibayar oleh orang lagu siapa kita session, tak perlulah nak cerita aku session lagu ni kan. Itu cara abang lah. Kalau cara orang lain tu tak tahulah. Orang dah bayar dia boleh cerita lagu ni aku session. Macam perasaan band tu, band yang di session. Contoh kumpulan A lah, kumpulan AB lah. Saya kumpulan LB ni, saya semua saya session. Gitar pun semua member ni session. Apa perasaan dia orang kan. Padahal kumpulan AB tu bukan tak tahu main. Dia orang boleh main kalau dibagi peluang kan. Tapi saya tak tahulah kat Malaysia ni dia lebih suka benda-benda macam tu. Tanya, band ni siapa session ni? Dia tak main sendiri apa semua kan. Saya benda tu tak perlulah. Kita nak pada hasil kita kan. Nak pada hasil pada produk material dia orang lah. Album yang dia keluarkan tu bukan kenapa kita nak perlu tahu album ni dia orang tak main bagi session. Dia orang bukan tak boleh main, dia orang semua boleh main kalau diberi peluang. Tapi bila company ni nak save bajet, kumpulan AB ni untuk studio kita gunakan 80 jam je. Dia ni baru nak masuk studio kan, mungkin dia pakai lebih daripada 200 jam. Tapi dia orang tak nak, panggil lah session. Itu kisah dia kan. Tak perlu nak tikai session, tak session, mak session, datuk session, nenek session, tak payahlah nak tikai. Okey, soalan seterusnya daripada Kiong Man. Salam bang. Waalaikumsalam. Lepas pada abang balik ke kampung untuk cari Abu, dan bila abang dapat tahu Abu pergi ke Singapura,
memanglah itu balik-balik tahu-tahu Abu dah lepas ke Singapura. Dia pergi duduk dekat Pasir Gudang, dia kerja kat Singapura. Apa pula kisahnya lepas tu? Nak tahu kisah lepas tu Adakah abang langsung tak jumpa Abu atau memang terus lost contact sampai sekarang? Uraikan sikit bang. Okey, yang mana? Sorry bang, tak habis tanya pasal si Abu. Best friend dari zaman sekolah tu. Memanglah Abu ni dari zaman kawan dari zaman sekolah abang. Tapi abang tahulah tahap mana minat dia dalam bidang muzik. Dia tak sama macam abang. Dia sama minat dengan abang, sama minat muzik, tapi dalam masa yang sama dia perlukan dorongan abang. Dan abang pula dalam masa tu masih mencari arah. Kita ni kadang-kadang nak berjaya, kita terpaksa ketepikan kawan apa semua. Memang itu sikap kita. Sikap abang memang banyak kesilapan. Yang abang ni silap, abang yang bila abang tengok sendiri cerita perjalanan abang ni, silap abang ni kadang main tinggal sana, tinggal sini. Itu memang sikap yang tak apa elok lah. Tapi kadang saya nak maju terpaksa. Kadang saya rasa kesal juga tak bawa Abu sampai sekarang. Sedangkan kawan daripada kecil, minat sama, akhirnya dia bawa diri ke Johor. Abang ada cari dia lepas tu. Abang cari dia kat Johor, jumpa Abu, tak minat muzik kan. Dia pun dah bagi tahu dia memang cakap setakat ni je lah. Abu ni seorang yang anak yang lebih mementingkan keluarga. Dia bukan tak minat muzik, dia minat muzik cabang juga. Tapi bila dia kenangkan mak ayah dia ni, mak ayah orang Abu ni, dia orang yang kurang bernasib baik, dia orang susah. Dia orang yang susah. Tak macam mak ayah abang dekat kampung, tanah luas, senang apa semua. Mak ayah Abu ni orang susah. Jadi Abu ni dia fikir kan, dia memang ingat dia nak bantu keluarga. Jadi terpaksalah dia lupakan muzik. Dia pun tak rasa kesal abang tinggalkan dia. Dia tahu abang nak go on. Jadi kisah si Abu ni memang abang masih jumpa dia lagi tahun 2017 masa kita orang buat reunion Lisa Mystic. Saya dengan Alif, dengan Coy, dengan Faris di Gamma Row House Pasir Gudang. Jumpa dengan Abu Sukamillah. Dia datang tengok show. Lama tak jumpa Abu, 20 tahun tak jumpa Abu. Dapat jumpa, dia ucap tahniah kat saya apa semua. Itulah saya berjumpa dengan dia semenjak saya jadi recording artist. Daripada album Lisa pertama, album kedua, album ketiga, terus tak jumpa Abu tau. Bila saya reunion dengan Lisa tu, selepas Sarah Razim meninggal tu, saya jumpa Abu kat Pasir Gudang. Dia datang, saya pun terkejut. Sekejap dia kata, alamak Abu muka pun dah cam tak cam. Tapi saya tahu itu Abu. Kami lah abang masih berhubung sampai sekarang. Nanti kita carilah Abu kat Johor. Jauh juga kat Johor. Mungkin kalau raya dia balik kampung, abang balik kampung dekat sikit, jumpa kat Sabak Penam kan. Boleh kita jumpa. Kita ceritalah apa cerita Abu tu semua kan. Okey, Cik Oman, itulah dia jawapannya. Saya jumpa. Jadi itulah dia. Berapa soalan? Dah 10 soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soalan dah. Jadi telah terjawab 10 soalan untuk siri. Lu tanya, gua jawab siri 09, siri yang ke-9. Kita jumpa lagi di minggu depan dalam siri yang ke-10. Banyak soalan, Sukamillah. Orang tanyalah apa-apa soalan. Tapi kalau boleh jangan tanya yang akan datang lah. Kalau akan datang, nanti korang tanya-tanya macam tu. Bila saya dah jawab, dah tak seronok lah cerita tu nanti kan. Cukuplah saya ceritakan dekat channel X Samad. X Samad tu sebab member nak tahu. Saya ceritakan, itu pun saya ceritakan secara basic lah. Dia pun dah ramai dah tahu lebih kurang perjalanan saya macam mana kan. Jadi itulah, setakat ni je lah untuk siri lu tanya gua jawab siri yang ke-9. Jadi jumpa lagi kita di siri yang ke-10. Assalamualaikum, selamat sejahtera, jaga diri, jaga SOP. Bye bye, jumpa lagi.